بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hormati Bapak Imam Sibukkan Gosip, Kementerian Permanen Sahari Mengasi bin Haji Osman, dan semua ahli jasa kuasa masjid, pegawai perjalanan di rumah aja, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah mengenai Allah masih disayang kita daripada umur kita berikan delapan masa kita berikan kesehatan baik. Baik kita hadir Allah itu engkau salah satu maghrib secara bermakna. Khususnya pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita pada kitab Saraswati ini. Dalam kitab Nifis muka surat 16 yang ke-10 saya bermalam ini. Bagi menggunakan buku ya, kitab tebal muka surat 37. Ya, yang ke-10 malam insya-Allah. Ya, yang Nifis muka surat 16 dan tebal muka surat 37. Mudah-mudahan ini akan dikongsikan bermanfaat pada kita semua yang berdoa supaya kita menunjukkan taufiknya yang hadir menteri nanti hasil mengenai keluarga hasil ini khususnya. Terima kasih Ustaz hadir. Ustaz sekalian mohon tidak takut ya. Ramadan, gaya dan sebagainya. Alhamdulillah dengan ini Ustaz dapatkan masanya. Hadir bersama kita dengan ini. Dan Allah dan Pak Rahman. Jadi saya yang berdosa kepada Ustaz. InsyaAllah amin. Dan juga bagi kita semua ya. InsyaAllah. Dan penguasa yang ini saya serahkan ke Ustaz untuk teruskan majlis dengan senawan yang disilakan. إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله سمي إلى أرواح مشايخنا جميعا في مشي الأرض ومغاب أحياتهم وماتهم في مؤلف هذا الكتاب ونفع بالكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Syarhus Salikin muka surat 16. Ya, yaitu yang ke 9 ke yang 10? 9. Eloklah 9, mundur belakang boleh ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid darin amin. Yang ke-9, yakni yang ke-9 daripada adab yang kedua penuntut ilmu, yang mana adab pertama dahulu kita telah pun membaca adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri kan. Ada berapa itu? Adab terhadap dirinya sendiri untuk menyediakan dirinya sebagai penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu agama. Itu dimaksudkan ya. Sebenarnya kitab ini sangat baik untuk dibaca dan dipahami, terutama penuntut-penuntut ilmu agama. Yang pertama dahulu adalah adab terhadap dirinya sendiri. Yang kita dah baca lah. Di antara adab-adab tersebut adalah jangan meninggalkan menuntut segala dipuji oleh syarak itu jika hendak. Mana niat, di antara dia niat menuntut ilmu kan. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya lah. Tak kita ulang lagi dah. Adapun yang kedua, adab dengan guru. Adab dengan guru.
Maka apabila kita berbicara dengan adab dengan guru, di sana ulama menghuraikan dengan begitu terperinci. Ya. Adab dengan guru itu dihuraikan dengan terperinci. Adapun dalam kitab Sairus Salikin, ya, bila dia berbicara adab dengan guru, yang mana kita sebut dahulu bahawa kitab Sairus Salikin ini adalah cedokan, petikan daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Daripada kitab Ihya Ulumuddin dibawa masuk dalam kitab Sairus Salikin, ya, terutama dalam bab tasawuf. Jadi apabila Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin pada ruang tasawuf, maka perbicaraannya sudah tentu lebih khusus yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab itu disebut semua ini, adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar beberapa perkara, antaranya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, tapi bukan di kitab Ihya, minta maaf ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu 11 perkara. Ya, jadi Imam Ghazali banyak buku dia. Yang ini disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Maka ulama memberikan guru itu pada dua secara umum dia. Ya. Ulama memberikan guru itu dua secara umum dia. Ya. Ada yang menyebut guru itu dua, satu guru yang zahir, satu guru yang batin. Wah, ada batin pula ni. Ya. Ataupun ada yang menyebut ada yang bukan guru syariat, ada yang bukan guru hakikat. Oh, macam bunyi dia. Ya. Ada ulama berikan dua di situ. Sehingga ada kata-kata yang memberikan panduan berhadap kepada dua jenis orang guru. Ada juga menyebut satu guru fiqh, satu guru tasawuf. Ada juga disebut itu. Tetapi lebih menjurus kepada disebut ada ilmu zahir. Jadi ilmu zahir ni apa? Jadi ulama bagi ilmu zahir ini adalah ilmu yang selain tasawuf, itu ilmu zahir. Selain ilmu tasawuf disebut sebagai ilmu zahir. Contoh ilmu fiqh, ilmu akidah. Ilmu akidah pun zahir juga. Ilmu Quran, ilmu tajwid, hatta ilmu hadis pun disebut sebagai ilmu yang zahir juga. Adapun yang batin itu guru tasawuf. Guru tasawuf disebut sebagai guru yang batin khusus. Yang lain semua zahir. Oh, dibagi-bagi macam tu pula. Kenapa? Kenapa sebegitu sebab itu ada kata-kata menyebut sekiranya engkau berada di hadapan gurumu yang zahir ataupun disebut guru yang syariat. Jadi syariat di sini bukan bermaksud syariat fiqh, syariat di sini yang zahir. Belajar tajwid, belajar Quran, atau baca Quran, belajar hadis dan sebagainya. Maka dikatakan ketika kamu berhadapan dengan gurumu yang zahir, maka jaga lidahmu katanya. Jadi gambaran seolah guru yang zahir ni, guru tu tak nampak batin gitu. Guru tu tak nampak batin gitu. Dia nampak zahir kita ya. Oh, elok budak ni untuk ya deh. Dia nampak zahir saja. Maka jaga lidah. Jangan kita bercakap depan dia, jangan kita cakap benda yang menyakitkan hati dia. Jaga lidah kita kan. Tapi hati ni kita mau dia tak tahu dah. Lama pun mengajar tuan guru ni. Kita bergurau dalam kan. Dia tak tahu dah. Eloklah benda ni untuk dah. Dia tak tahu dalam tu beradang-radang.
Ya. Bila dah tahu beradab apa lama bona dia dah tak sedap mengajar. Ada dalam ni kan, capeklah habis. Ada. Tapi guru ni dia tak terasa. Baguslah jemaah masjid masjid Yosef ni untuk semua tak tahu orang mengadang. Jadi maksud guru ni tadi dia balik tak ada terasa apa-apa. Ada lidah. Tetapi bila kamu berada di hadapan guru batin, guru tasawuf, murabbi. Sebab murabbi ni dia melihat dengan mata hati dia. Sehingga lintasan hati pun dia dapat baca. Maka katanya jaga hatimu. Ataupun disebut ketika kamu berada di hadapan ahlillah, jaga hatimu. Jangan cakap macam-macam. Apalah aku dah belagak nampak. Dia tu kan. Maka dia membaca. Hati pun jaga. Jangan sangka yang tak elok-elok. Sebab bila satu lintasan, Masya Allah, dia dapat tangkap tahu. Dia kata sebegitu. Kemudian tuan guru saya dia tambah satu lagi. Tuan guru saya tambah satu lagi. Dia kata, selama ni yang dia tahu bila berada di hadapan guru yang zahir, jaga lidah. Tapi bila ada guru yang batin, jaga hati. Tambah satu lagi. Bila duduk di hadapan apa dia kata pihak berkuasa, kalau ada polis depan tu, jaga otakmu dia kata. Jaga akalmu. Dia melawak sekali. Jadi apabila kita membaca adab-adab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka dia lebih kepada guru yang batin ini. Masya Allah, dia kata. Yang nama dia guru, Masya Allah, sangat berjasa pada kita. Yang nama dia guru sangat berjasa, terutama dalam bidang agama. Sangat berjasa. Sepatut sangat-sangat kita hormati, sangat-sangat kita hargai. Guru yang mengajar kita Al-Quran, guru yang mengajar kita tajwid, guru yang mengajar kita fiqh, guru yang mengajar kita Al-Quran, sangat-sangat berjasa. Dan kita dapat manfaat yang banyak daripada guru tersebut. Maka guru yang batin ataupun guru yang murabbi, Masya Allah, ini lebih banyak manfaat dia. Sangat besar manfaat dia. Sangat besar faedah dia. Dan sangat besar keberuntungannya. Sebab itu bagi orang yang faham, bagi orang yang mengerti, dia akan cari sehingga ke sepelusuk dunia ini untuk mendapat guru yang murabbi. Macam kita lah, kau nak dapat duit, peluang, mana kita pergi. Sebagaimana Al-Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Imam Syazuli seorang ulama yang besar. Tapi satu ketika dia ingin mencari murabbi dia. Dan Imam Syazuli radhiyallahu anhu, bila dia ingin seorang murabbi, maka cita-cita dia cukup tinggi. Cita-cita keinginan. Yang penting kita berazam. Kan dalam agama ni ada azam. Berazamlah azam yang baik-baik. Silakan berazam. Nak berazam, nak belajar lah. Silakan. Berazam ni digalakkan. Sebab itu Al-Quran menyebut fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam, dia azam lebih tinggi daripada niat. Niat ni sekali niat dia. Niat nak pergi Makkah lah. Niat dia. Betul kan nak pergi? Ya, ada lah. Baru nak bercadang. Betul kuih mana kan. Dia baru nak niat pergi. Tapi kalau azam, tu dah kuih dah. Azam dia kuih. Azam satu keinginan, niat juga satu keinginan. Niat juga ada keinginan, tapi dia tak sekuat azam. Azam ni dia lebih kuat. Berazam. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Jadi Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu, keinginan dia dan dia punya keazaman. Keinginan yang kuat. Apa keinginan dia? Dia ingin mencari murabbi. Murabbi itu adalah kutub pada zaman tu. Wali kutub pada zaman tu. Masya Allah, kuat azam dia. Murabbi dia adalah kutubuz zaman. Dia nak cari kutub pada zaman tu. Masya Allah, yang nama dia
kutub. Sepanjang masa ada kutub. Sepanjang masa ada kutub. Kutubul awliya ada. Dengan logik akal dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau kamu menolak adanya wali kutub, itu menolak hujah akal dan menolak juga hadis. Sebab hadis ada menyebut tentang derajat-derajat para awliya ini. Terutama Imam Suyuti rahimahullah. Dia menulis kitab tentang wujudnya para awliya illah salihin ini. Adapun pada logik akal, pada logik akal kita kata setiap zaman mesti ada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sepanjang masa mesti ada yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada orang yang paling jahat setiap masa kan. Begitu juga sudah pasti sepanjang masa ada orang yang paling Allah Taala muliakan. Jadi Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya istilah paling-paling ni ada. Inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, indallah atqakum, orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Bermaksud sepanjang masa ada orang yang paling bertakwa. Ada orang yang paling mulia sepanjang masa. Maka di akhirat nanti dihimpunkanlah orang yang paling-paling ni. Di kalangan orang yang paling-paling bertakwa sepanjang masa, maka dihimpunkanlah siapa yang boleh bertakwa pada akhirat nanti. Jadi kita katakan, sudah kita namakan dia orang yang paling bertakwa itu. Jadi para awliya illah salihin ramai, para awliya. Dan sudah pastilah di kalangan para awliya tadi mesti ada yang paling tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata yang diterima oleh logik akal kita. Sebab mesti ada seseorang yang paling, macam dalam kelas, dalam mengajar dalam kelas. Dalam ni ada tak pelajar yang paling pandai? Tak ada. Katakan tak ada. Habis? Takkan sama je. Mesti ada. Ada tak pelajar dalam kelas yang paling bodoh? Mesti ada. Cuma kita tak nak nyebut dia lah. Kan? Jadi kita kata yang paling bodoh, tak sedap paling tak pandai. Ada lambut sikit. Ada tak paling tak pandai? Ada. Berdasar markah Markah satu pasal satu. Dia orang yang paling tak pandai. Cikgu ngajar apa? Matematik. Ada tak pelajaran matematik yang paling tak pandai? Ada. Kosong weh. Paling tak pandai. Ada yang paling pandai? Ada 99. Jadi benda yang logik akal mesti ada yang paling pandai. Begitu juga ada tak orang yang paling bertakwa? Ada. Kita namakan dia awliya, dan yang paling mulia kutub. Sebab kutub ni maksudnya puncak. Jadi kuatnya keazaman Al-Imam Syazuli radhiyallahu anhu, aku nak mencari guruku wali kutub pada zaman ini. Itu azam. Kuat keazaman dia. Jujur dia. Merantau dia. Daripada Maghribi, merantau sampai ke Iraq. Dan dia tak cerita niat dia. Keazaman niat dia tak cerita dengan orang pun. Dia pergi saja ke Iraq cari, dia nampak tuan guru, masya-Allah, tuan guru ni saleh, hebat. Tapi bukan ini yang aku cari. Tak apalah, dia berguru jugalah dengan para ulama, para salihin di Iraq. Tapi dalam hati dia, masya-Allah, tuan guru ni hebat, soleh, tapi dalam hati dia kata belum ketemu. Dia tak cerita dengan sesiapa pun. Kalau baca sirah dia, Imam Syazili radhiyallahu anhu, sehingga dia bertemu dengan orang-orang yang soleh di Iraq. Dan mereka juga di kalangan para awliya. Kenapa mereka dengan para awliya? Sebab orang tadi tahu apa yang dalam hati Imam Syazili radhiyallahu anhu. Tahu dia tanpa dia bercakap. Wahai tuan, dia kata, tuan nak cari wali kutub tak ada kat Iraq ni. Kata dia. Masa bila dia bercakap? Masya-Allah, orang dapat baca. Ni para awliya dapat baca apa hati dia. Kamu nak cari kutub di Iraq, segala kutub itu berada di kampungmu sendiri. Jadi biasa, mana orang yang bercakap sesuatu yang kita tak pernah cakap, kita kena ambil pedulilah apa dia cakap tu. Kita tak cerita ke dia, tiba-tiba dia tahu kan. Jadi masya-Allah, maka dia kembali ke kampung dia di Maghribi sana. Cari, rupanya ada seorang soleh berada di Jabal Alam. Ingat deh Jabal tu, pergi sekali tu Jabal Alam. Di Jabal Alam dekat Maghribi sana. Naik, siapa dia? Seorang yang soleh, seorang yang tidak dikenali orang. Murid pun tak ada, kata ulama. Kalau tak ada lagi Imam Syazuli radhiyallahu anhu berguru dengan dia, tak ada murid syekh tadi. Sayyidi
Abdul Salam bin Mashis. Abdul Salam bin Mashis. Duduk atas bukit. Maka Imam Syibli pergi kepada Abdul Salam bin Mashis, iaitu kutub zaman, kutubuz zaman kita kata. Ya. Dan mengambil istifadah daripada guru tersebut. Jadi, yang dimaksudkan adab pada guru ini lebih didetailkan dalam kitab ini kepada guru murabbi. Masya-Allah, ya. Mana guru murabbi ini, kalau kita berada di hadapan guru yang mentarbiyah, maka faedah itu sepanjang masa, ataupun kita kata faedah itu tunai, manfaat dia tunai, manfaat dia tunai. Adapun kita berhadapan dengan guru yang zahir tadi, belajar fiqh dan sebagainya, kita dapat ilmu tu kadang-kadang faham kemudian dan sebagainya kan. Kemudian dapat faham, hari ni masa belajar tak faham, balikkan baca balik faham. Lambat dan sebagainya. Berbentuk ilmu. Adapun di hadapan guru murabbi itu berbentuk lempahan-lempahan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa makrifat, berupa azwaq dan sebagainya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan bahawa dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 11 perkara. Kita sebut dah 1, 2 sampailah ke yang ke-9. Boleh nak ulang 1, 2, 3, 4, 8. Habis masa mengulang ya. Baca sendiri. Adapun yang ke-9, bahawa jangan ia membanyakkan pertanyaan pada gurunya itu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah guru murabbi. Lebih lagi daripada guru zahir yang biasa. Bermaksud, kalau berada bersama seorang murabbi, adabnya lebih tinggi, lebih halus. Ataupun dengan mana yang lain, bila berhadapan guru murabbi, menjaga hati guru itu lebih lagi dituntut daripada menjaga guru yang zahir. Guru yang zahir dia mengadang, tak ada masalah mana lah, mengadang batu dan nak murid tadi. Tapi kalau guru murabbi, kalau dia mengadang, maksud kata itu ada kesan-kesan yang lain. Itu maksudnya. Jadi guru murabbi ini, seorang murid, dan itu kata lain, seorang murid itu sangat-sangat menuntut keredaan gurunya itu. Sangat-sangat menuntut keredaan guru. Walaupun sekadar lintasan guru kepada murid tu, itu pun sangat-sangat dijaga. Adab yang sangat tinggi. Jadi adab seorang murid dengan murabbi ini seperti mana adabnya para sahabat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adabnya para sahabat dengan Nabi itu sebagaimana? Sebab itu adabnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disempurnakan ketika di Madinah. Madinah adalah kesempurnaan adab. Adapun di Mekah adalah memahamkan soal akidah. Ditanam soal akidah. Di Mekah 13 tahun kepahaman akidah. Maka tidak disempurnakan tentang adab-adab yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, maka akidah itu telah kuat, maka kita lihat di Madinah penyempurnaan syariat itu berlaku di Madinah. Datang syariat puasa, datang perintah haji, itu di Madinah. Kemudian di Madinah juga penyempurnaan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah sempurna akidah, telah sempurna syariatnya, maka di Madinah lah kesempurnaan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat agar beradab. Sehingga mana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga bercakap dengan Nabi pun kena beradab. Sebab itu ada turun satu ayat di antara adab dengan Nabi, yang mana ayat ini tidak sempat diamalkan oleh sahabat Nabi kecuali Sayyidina Ali.
Sebab dikatakan ayat ini agak memberatkan para sahabat, terutama yang susah. Jadi para sahabat ini suka berziarah ke rumah Nabi SAW. Jadi sukanya sahabat berziarah kepada Nabi, kepada rumah Nabi, sehingga mereka tidak meraihkan kerehatan Nabi. Tak kira masuk datang Nabi jadi orang yang tak tolak. Dia tak kau nak datang ke pandang lah jam berapa ni. Ya kita macam tu kan. Assalamualaikum mam. Kau pandang pukul 1 pergi makan mengantuk ah. Biasa akan datang. Kita mungkin boleh tolak orang tu. Nabi tak tolak. Nabi tak tolak adab dia. Nabi hanya diam sendiri saja. Orang yang tak faham. Datang ziarah. Maka turun ayat Al-Quran. Turun apa? Nak ziarah Nabi mesti bawa hadiah. Nak jumpa Nabi mesti bawa sesuatu. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila turun ayat macam tu, yang ramai yang ziarah Nabi orang susah. Bila suruh bawa hadiah, kita tak ada hadiah nak bawa. Jadi tak ramai dia orang ziarah. Maka dikatakan orang yang pertama mengamalkan adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bawa sesuatu, bila turun ayat Nabi bawa, adalah bondo buah tangan Sayyidina Ali bawa dan berjumpa dengan Nabi SAW. Dan bila sahabat rasa berat ayat ni, maka turun ayat yang lain menasahkan perintah ini. Alkulihal di situ nampak dah bagaimana adanya adab dengan Nabi SAW. Bukan sepanjang masa boleh jumpa Nabi SAW. Tengok keadaan masa. Begitu juga adab dengan Nabi SAW. Kita ke mana ada Arab Badui, Arab kampung ni Arab yang kasar, Arab yang adab dia kurang, dia kasar, dia tak apa dah macam tu. Dia datang rumah Nabi SAW, dia bukan panggil daripada pintu, daripada dapur panggil dia. Dia tengok ni tak ada, mam kata, depan tak bunyi. Kata, mam, taqajud imam dalam beli air dan jamban, taqajud imam, sudah terjadi buang air. Diserogah tang dapur kan. Keluarlah. Kita pun layan. Siapa tu? Jadi dia petang rumah. Begitu dia yang berlaku pada Nabi SAW. Ada Arab Badui datang. Dia datang memanggil daripada belakang rumah. Dan manggil Nabi pula dengan nama dia. Di sini ulama mengatakan jangan panggil Nabi dengan ismun mujarradun. Jadi dalam asbabun nuzul, dalam surah Hujurat, asbabun nuzul adalah Arab Badui tadi, dia pergi rumah Nabi, dia pergi belakang, maka dia, ya Muhammad ukhruj. Dia panggil Muhammad. Jadi akhirnya dipahami bahawa tak sepatutnya kita memanggil Nabi kita dengan Muhammad. Sama ada panggil gelaran dia Rasulullah, ataupun kalau nak panggil Muhammad kena tambah Sayyiduna Muhammad. Itu adab dia. Sebab tu ulama mengeluarkan fatwa hukum bahawa sunat kita menambah Sayyiduna kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunat hukum dia. Memanggil Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita baca disunatkan kita bila tahiyat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenar dia sini mungkin tak dapat maklumat tu. Sebenar dia dalam ulama yang besar-besar, Imam Suyuti dia menulis kitab, bahkan fatwa Musi pun keluarkan satu pernyataan. Sebenarnya sunat kita tambah Sayyidina ketika mana melakukan azan. Sunat kita melakukan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah masa azan. Itu bukan pendapat ustaz-ustaz biasa tak? Itu pendapat ulama-ulama yang besar, bahkan ada fatwa Musi pun keluarkan. Tapi kalau kita buat itu, balik orang ada sosek pula dah masjid ni. Saya dekat Musi tu selalu nak azan. Orang tasawuf lah, tambah Sayyidina ni selalu orang tasawuf. Nanti selalu dengar Syekh tu baca bila azan asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Jadi dah biasa. Mesti ketika azan tambahan Sayyidina Muhammad tu biasa. Bahkan ada dalil-dalil yang kuat tentang hukum menambah Sayyidina tersebut.
Untuk apa? Ihtiraman lin Nabi, adaban li Rasulillah. Itu tanda beradab dengan Nabi SAW. Bahkan ulama memberikan hujah yang khusus tentang itu. Bahkan ada fatwa Mesir kali keluar fatwa. Kalau rajin type situ. Hukum tambah Sayyidina. Fatwa Mesir. Confirm keluar. Fatwa Mesir penambahan Sayyidina dalam azan. Dengan keluar. Dia baca, saya dah biasa orang Sayyidina Muhammad. Sekali balik cuti, kita azan, saya tak perasan tertambah Sayyidina. Kecoh kejap. Nami ilmu di bawah. Saya tak perasan. Jadi balik tu pun mak saya, kau pula kau tambah tadi lah. Dah orang dah bising dah. Oh ya kau tak perasan. Jadi ulama penambahan Sayyidina tu adaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang berhujah, terutama golongan pihak Sunni. Balik nak sebut. Dia mengatakan apa? Penambahan Sayyidina bid'ah. Penambahan Sayyidina ini tidak mengikut apa yang Nabi perintah. Sebab dalam hadis menyebut bila seorang sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana kami nak bersolawat ke atasmu ya Rasulullah? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah macam mana cara bersolawat? Maka dalam hadis tu menyebut, Nabi kata, kau bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi matan hadis tu begitu. Jadi bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaikum? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara nak salawat? Maka Nabi sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka golongan yang tidak tafakuh, tidak fakih. Nampak Nabi tak suruh pun Sayyidina, dia kata. Nabi kata Muhammad saja. Di sinilah pentingnya tafakuh fid din. Tafakuh fid din daripada kepahaman para ulama. Maka ulama kata, ya Nabi tak suruh, tak semua Nabi tak sebut itu bermaksud kita tak perlu buat. Jadi hujah ni. Jadi kalau hadis tu menyebut Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad, tiba-tiba kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana hujah kita ambil tambah-tambah ni? Maka ada kaedah apa kita kata? Kaedah fiqh. Iaitu al-adab khairun minal imtithal nama dia. Al-adab khairun min imtithal. Dalam satu bab terkadang beradab lebih baik daripada menjunjung perintah Nabi. Jadi bermaksud Nabi perintah tak buat. Kenapa tak buat? Kerana beradab dengan Nabi. Bermaksud beradab dengan Nabi itu menyebabkan engkar perintah Nabi. Apa hujah dia? Ulama berhujah dengan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bermaksud Sayyidina Abu Bakar pernah perintah Rasulullah pernah perintahkan Sayyidina Abu Bakar dengan satu perintah, Sayyidina Abu Bakar tak buat. Engkar perintah. Apa perintah yang Nabi perintah Sayyidina Abu Bakar tak buat? Iaitu untuk kekal jadi imam. Maka diriwayatkan ketika akhirnya hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dalam keadaan dah lemah, ketika akhir hayat dia, ketika nak meninggal dunia, maka Nabi kadang lemah, tak terdaya. Maka sehingga satu ketika, jadi para sahabat bila sembahyang solat jamaah, maka Nabi yang imamkan. Dan sentiasalah para sahabat menunggu Nabi keluar. Sebab di masjid Nabi, imam tu Rasulullah. Orang lain takkan jadi imam. Kalau Nabi berada dalam masjid Nabi, rumah dia sebelah tu je. Maka tak akan ada seorang pun jadi imam. Dia akan tunggu Rasulullah keluar jadi imam. Jadi ketika mana Nabi keadaan sakit, maka lambat dia keluar nak jadi imam. Maka sahabat tunggu. Dan sahabat faham Nabi sedang uzur. Nabi sedang sakit. Tapi para sahabat nunggu. Tunggu. Jadi bisik. Rasa-rasanya Nabi taklah kata. Lama bona dah ni. Sini 2 minit. Azan. 20 minit dah. Ni dah setengah jam dah ni. 20 minit tu okey lah. Ni dah setengah jam. Jadi sahabat
Pandang Sayyidina Abu Bakar dah, ya Allah. Orang pun tolak Sayyidina Abu Bakar sebab mereka rasa Nabi tak keluar ada uzur sangat. Jadi pandang Sayyidina Abu Bakar, tolak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pukul 8 jadi imam, bila qamat saja Nabi pun keluar daripada bilik dia. Dengan keadaan Sayyidina Abu Bakar berada di sejadah imam. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi keluar, maka Sayyidina Abu Bakar mula nak mengundur. Takkan dia nak jadi imam, dia pun mengundur. Apa kata Nabi? Allahumma apa kata-kata dia serupa dah. Jadi makna dia, Nabi kata, wahai Abu Bakar, tetaplah pada tempatmu. Perintah ke tak perintah tu? Wahai Abu Bakar, tetap kekallah kamu di tempatmu. Bermaksud kekallah kamu jadi imam. Teruskan jadi imam. Itu maksud dia. Wahai Abu Bakar, kekallah engkau pada tempatmu. Kan perintah Nabi, Sayyidina Bakar tak, dia mengundur. Nabi kata, kekal pada tempat wahai Umar. Teruskan wahai Umar, Sayyidina Bakar. Kekal wahai Abu Bakar. Tak, berundur. Kan Nabi perintah tu. Maksud kata Nabi kata, wahai Abu Bakar, teruskan jadi imam. Terus jadi imam. Tak, Sayyidina Bakar tetap berundur. Dan bila Sayyidina Abu Bakar berundur, Nabi pun naik jadi imam. Dah selesai sembahyang, mungkin Nabi, sahabat tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau engkar perintah Nabi SAW? Engkar, Nabi kan perintah. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, tidak sekali-kali aku ini berada di hadapan Nabi SAW. Tidak sekali, tidak mungkin aku akan berada di hadapan Nabi SAW. Jadi kenapa? Beradab dengan Nabi SAW. Itu namanya adaban lin Nabi. Kerana sangat beradab dengan Nabi, maka adab itu mendahului menjunjung perintah. Maknanya Sayyidina Abu Bakar pernah buat. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan perintah Nabi, bukan diengkar tak. Kerana tersangat beradab dengan Nabi SAW, maka dia buat benda lain. Maka di situ menggambarkan bahawa Sayyidina Abu Bakar faham. Kadang kalau beradab itu lebih didahulukan daripada perintah. Maka pada saat itu, Masya Allah, tengok kefakihan para ulama. Jadi bermaksud, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, apa maksud dia? Adaban bin Nabi SAW. Kita beradab dengan Nabi SAW. Kaedah. Dia dipakai oleh ulama. Yang daripada hujah, tetap hujah. Yang daripada ijtihad, tetap ijtihad. Ijtihad para ulama. Jadi beradab dengan Nabi SAW. Jadi Arab Badui tadi, bila datang, dahlah manggil nama tanpa apa? Ya Muhammad, ukhruj. Jadi turun ayat Al-Quran yang menceritakan bahawa apa ayat lupa sudah. Allah Ta'ala mengatakan, Ya Muhammad, sesungguhnya orang yang memanggil engkau daripada belakang rumah itu, orang itu tak ada akal. Kemudian turun ayat adab dengan Nabi SAW, maka ayat itu menyebut, apabila engkau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dah bagi salam di hadapan rumah dia, kemudian adab dia, bagi salam kepada Nabi SAW, kemudian tunggu di luar. Jangan digoro-goro. Keluar dah 15 minit tunggu dah ni. Jangan. Bagi mana kan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu pulang nak jawab tak jawab. Kemudian tunggu. Jangan dikotuk-kotuk pintu tu. Kemudian apa lagi Al-Quran menyebut, dan apabila Nabi Rasulullah keluar dari rumah dia, jangan terapa dulu. Dan kamu perhatikan Rasulullah keluar itu untuk bertemu dengan kamu, baru kamu jumpa. Buatnya Nabi buka pintu nak meludah, jangan jumpa lagi. Bukan, ada kalau kita pun terapa sama, tak. Jadi ayat Quran tengok surah Hujurat. Ketika itu disuruh sahabat begitu. Dan sehingga Nabi keluar rumah itu untuk bertemu kamu, baru pergi. Sekiranya Nabi buka pintu nak buang sampah, jangan jemput. Sehingga Nabi keluar, tuan nak apa? Itu nama apa? Beradab dengan Nabi SAW. Sehingga adab dengan Nabi SAW apa? Jangan angkat suara. Jadi sebelum tu, para sahabat mungkin main belasah. Kuat suara dan sebagainya. Maka ada adab. La tarafa'u
aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Itu ayat daripada Allah SWT. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Dan jangan kamu cakap kuat-kuat dengan Nabi sebagaimana kamu cakap sesama kamu. Nabi mana tu? Tunggu dulu. Gitu siapa kata? Dengan Nabi Tuhan larang. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Jangan kamu cakap kuat-kuat sebagaimana kamu cakap bersama kamu. Jadi Nabi tu kalau volume dia 2, kita jangan 3. La tarfa' aswatakum fawqa sawtin nabi. Kisah tu panjanglah, kisah tu banyak. Kisah orang yang bising-bising masjid Nabi. Selepas Nabi meninggal dunia, wafat, ada gubernur datang masjid Nabi. Zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik, ada gubernur datang dengan tentera dia, dengan kehebatan dia. Dalam masjid Nabi dia pun bising-bising mengarahkan pengawal dia. Datang Imam Malik situ. Maka dipanggilnya gubernur tadi. Gubernur kau raja, Imam Malik dipanggil. Jadi gubernur tadi tahu yang panggil Imam Malik, dia pun hormat juga. Imam Malik panggil gubernur tadi. Itu kan kisah yang masyhur yang disebut oleh para ulama dalam kitab Adab Ziarah Madinah Al-Munawwarah. Ya. Tak salah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Qastalani, tak salah. Adab Ziarah Nabi SAW. Dia ceritakan, Masya-Allah. Jadi Imam Malik panggil gubernur tadi. Dia kata, Imam Malik kata, kamu baca tak ayat Quran? Apa ayat dia? Bukankah ayat mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi? Bukankah ada ayat menyebut la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat-angkat suara di hadapan Nabi SAW. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha, jangan kamu mengangkat suara seperti kamu sama kamu bercakap. Untuk gubernur tadi. Dia tak ada melawan. Sebab yang cakap Imam Malik, dia pun terima kasih, minta maaf. Kemudian gubernur tadi bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, kisah tu masyhur. Dia berkata, wahai Imam Malik, sebentar lagi aku akan berziarah kepada Rasulullah SAW. Masuk tadi bising-bising, kena tahu dia Imam Malik. Kemudian dia pun bertanya, wahai Imam, dia kata, sebentar lagi aku ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka soalan dia, dan ketika mana aku berdoa, dia kata, aku nak menghadap makam Rasulullah ataupun aku nak menghadap ke kiblat ketika di makam Nabi SAW. Maka kata Imam Malik, kenapa kamu ingin palingkan wajahmu kepada orang yang lebih mulia daripada Kaabah? Maksud Rasulullah lebih mulia daripada Kaabah. Kenapa engkau ingin memalingkan wajahmu kepada orang yang lebih mulia daripada Kaabah Al-Musharrafah, lebih mulia daripada Arash, lebih mulia dari segala-galanya? Maka di situ ulama memahamkan hukum ketika di hadapan makam Rasulullah SAW tidak sepatutnya kita membelakangkan Nabi dan menghadap ke kiblat berdoa. Tetapi orang sanun tu, dia melarang kita berdoa menghadap makam Nabi SAW. Kiblat dia. Jadi jangan kita bila berada di makam Rasulullah SAW nak berdoa kita membelakangkan Nabi SAW. Sebab itu cara dia bila di hadapan Nabi sepatut dia nak berdoa tu berdoa. Sebab kiblat doa adalah langit, bukan Kaabah. Sebab itu bila solat disunatkan imam memalingkan muka dia ke kanan ataupun memalingkan muka dia ke arah makmum. Dan kita berdoa tak payah menghadap kiblat. Menghadap makmum doa. Tak perlu kita menghadap kiblat. Begitu je itu. Jadi sebegitu kata Imam Malik. Maka bila turun ayat tersebut, maka dikatakan bila turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan mengangkat suaramu melebihi suara Nabi SAW. Ini kita kata adab yang batin, adab yang halus. Kenapa adab yang halus? Sebab ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan para sahabat mengguris hati Nabi walaupun sedikit. Bermaksud kalaulah ada sebagian sahabat mengangkat suara sehingga Nabi tinggi pula suara orang ni. Kan kita kadang-kadang macam tu kan.
Berberak orang rumah ni tengok, orang rumah tinggi suara. Terasa lelaki tinggi pula suara orang tua ni. Dia terasa kan. Tinggi suara. Ataupun orang rumah dia terasa lelaki tinggi suara. Tapi dia tak cakap lah, terasa tinggi. Kadang kawan kita terlebih suara kan terasa. Jadi kalau kita terasa tak pergi ke mana. Terasa kita je lah. Tak ada kaitan. Tapi Rasulullah SAW hubungan dengan Allah sangat rapat. Sebab Nabi ni siapa? Nabi adalah Habibullah. Nabi Habibullah. Apa maksud Habibullah? Kalau kita ada kekasih, kalau sedih dia sedih kita. Riang dia riang kita. Sebab dia kekasih kita. Kita susah hati. Apa pula dia sedih? Sebab apa? Kita adik-beradik, pergi dia. Adik kau meraung. Biarlah tak bukan kekasih. Hubungan tu je. Kau tengok adik kau menangis dah. Biarkan sonyak dia tu. Tak ada. Tapi kalau kekasih tak boleh. Tak boleh tidur gitu. Contoh. Rasulullah siapa? Rasulullah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kalau sedikit perasaan sedih Nabi, maka mendatang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdatang kemurkaan Allah, maka dihapuskan amal kita. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La tajharu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha kemudian wujud tu antahbata a'malakum. Atau Tuhan hapuskan amal kamu dan kamu tak perasan. Maksud balasan orang yang mengangkat suara di hadapan Nabi sehingga Nabi terasa. Tinggi bona pula suara orang ni. Nabi tak cakap, cuma terasa saja. Maka apa kata Allah Taala? Antahbata a'malakum. Habis semua amal kamu. Solat kamu, puasa kamu, sekadar mengguris hati Nabi SAW sedikit sahaja. Kalau begitu, sampai tahap tu menjaga hati Nabi SAW. Maka dikatakan bila turun ayat ini, para sahabat tidak bercakap dengan Nabi SAW kecuali seperti saudara rapat. Ataupun dikatakan selepas turun ayat ini, para sahabat tidak bercakap dengan Nabi kecuali berbisik. Dia tak ada depan-depan. Potangkang datang ya? Tak. Nak ajak ke rumah, dia tak cakap depan. Dekat-dekat. Berbisik tengok. Ya Rasulullah. Potang datang. Lambu dia cakap. Kita, Mam, datang ya? Yalah. Dengar tak? Kata-kata. Dengar, dia belum pokak itu. Tu Rasul. Dengar tak apalah, kata dia. Kan? Tak terdengar tadi. Kuek suruh kan. Rasulullah tak berbisik. Dalam ramai-ramai para sahabat tadi, ada seorang sahabat Nabi yang perasan, yang terasa bahawa ayat Quran dituju pada dia. Maka sahabat tadi tak nampak muka dia. 3 hari, 4 hari tak nampak. Maka Rasulullah pun perasan, mana si fulan? Ya Rasulullah, dia terasa ayat tu diturunkan pada dia. Bila turun ayat ini, sahabat ni terasa ayat tu pada dia. Maka dia kata, ayat ni untuk aku, ayat ni untuk aku ahli neraka. Dia terasa sangat. Sebab sahabat ni cakap memang kuat. Tak rati nak slow-slow. Kuat kawan. Faham? Sebenarnya hati baik. Orang kalau nikah kat jompol ni, kadang-kadang tak peranjat. Marah kau makcik tu? Tak, dia tak marah. Memang macam tu. Orang ni macam tu. Ada orang nikah dengan orang ni, mak saudara saya arwah. Dia suara kuat. Dia marah kat dia ni. Takut dia. Tak marah. Dia tak marah tu. Suara macam tu. Bila dia pergi Mekah, takut Omik. Ni jadi apa-apa lah apa ni kat mak saudara ni. Dia cakap tak pandai apa dia. Tak jadi apa-apa pergi Mekah dah. Jadi hati itu baik. Mulut dia macam tu. Begitulah sahabat tadi. Aku ahli neraka. Ayat itu ditujukan kepada aku. Nabi kata, bagi tahu dekat dia ahli syurga. Maka di situ ulama dapat kepahaman yang baru, yang tidak boleh mengangkat suara itu bukan sekadar mengangkat suara dengan keadaan adamul ihtiramu lin nabi. Mengangkat suara dengan ada perasaan nak menghina Nabi. Tapi kalau suara volume dah tinggi, nak macam mana? Tanpa ada niat untuk memuliakan apa? Macam kita suara dah kuat.
Dah makan lu, makanlah. Marah. Tak, dia memang apa tu? Dia apa lah tu? Baik macam lah tu. Ni macam memang marah kan? Tak. Dia. Yang tu jadi niat dia baik kan. Alkohol sebegitu. Jadi makna kata bila kita tengok sirah sampai sebegitu Allah Subhanahu wa taala mengajar adab kepada para sahabat semata-mata apa? Semata-mata ingin mendapat keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jangan Nabi terasa dengan kamu walaupun sedikit. Sebab itu dilarang kita menyakiti kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita untuk memburukkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ketika Nabi hidup ataupun selepas meninggal dunia. Sebab apa? Nabi punyai apa kita kata? Punyai hubungan dengan kaum keluarga dia. Yang nama dia cinta kita kata, dah Allah Taala dah jadikan kita macam tu. Kita sayang pada mak saudara kita sayang pak saudara ini, pak saudara, mak saudara. Jadi satu benda yang kita kata sebelum jadi manusia lah. Kita ada pak saudara lain. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencintai kaum kerabat dia. Nabi mencintai Siti Fatimah, masya-Allah. Nabi juga mencintai pak saudara dia. Sebab tu ada kedudukan khas. Pak saudara Nabi, Abdul Muttalib, Ibn Abbas dan sebagainya. Termasuk anak Abu Lahab yang beriman. Jadi Abu Lahab ada anak perempuan yang beriman. Ada anak lelaki tak beriman. Abu Lahab tak beriman. Maka Abu Lahab tak beriman walaupun pak saudara dia, maka tidak datang manfaat apa-apa. Tidak dapat memberi manfaat apa kita kata kedudukan pak saudara itu kalau dia tak beriman. Tetapi kalau beriman punya kedudukan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan, kemuliaan, kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak Abu Lahab, anak perempuan dia beriman. Jadi bila anak perempuan dia beriman, dia adalah sepupu Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW, sepupu dia. Mana ada kaitan dengan Nabi SAW. Mana kasih sayang Nabi lebih pada kaum kerabat dia. Maka orang di Madinah mencela anak Abu Lahab ni. Dengan cara mana? Maka disebut keburukan ayah dia. Ayah dia memang jahat. Tak beriman. Tapi orang tak cakap. Depan orang sosek. Sosek tengah pedih tu. Anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab. Inilah anak Abu Lahab yang tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu. Anak Abu Lahab tu. Nak main pelasit ayah tu. Dia halus je suara. Suara yang halus tu pedih tu. Kuat mana. Jadi anak Abu Lahab datang mengadu kepada Nabi SAW. Sedih dia. Ya Abu Lahab ni tu, tapi dia sebut-sebut. Imam Sajid. Anda anak pelasit. Contoh kan. Anak pelasit. Tu siapa budak pelasit tu? Anak imam. Anak imam tu. Ayah lo minum teh kau dah tu. Tersadak ayah. Siapa budak tu? Asah pelasit budak tu. Jadi ayah tengok, anak dia ni pasal pelasit tu pak. Terasa tak ayah ni? Terasa lah. Tapi imam nak jadi apa? Ya, dia terasa imam. Tapi ke mana benar? Tapi kalau Nabi terasa, apa jadi dia? Jadi bila anak Abu Lahab berjumpa Rasulullah SAW, dia mengadu, ya Rasulullah, si fulan orang di situ menyakiti aku ya Rasulullah dengan menyebut orang yang dah mati. Jadi Nabi fahamlah. Ada menyebut Abu Lahab, anak Abu Lahab. Sepupu dia. Sepupu Nabi SAW. Maka Nabi terasa sama. Nabi terhina sama. Maka Nabi naik mimbar. Nabi menceritakan keadaan dia. Maka Nabi tak sebut siapa orang Nabi kalau tegur marah, Nabi akan sebut ma balul qaum. Apa kena orang si fulan tu? Kenapa orang sebelah-sebelah situ
dia cuba menyakiti kaum keluarga aku. Nabi sebut dalam hadis dia. Kenapa si fulan sebelah sana dia cuba menyakiti kaum kerabat aku? Nabi kata, barang siapa menyakiti kaum kerabat aku, dia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti hati aku akan datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata. Di sini ulama memberi kepahaman kita menjaga kehormatan keluarga Nabi SAW demi kehormatan Nabi SAW. Bukankah ada hadis Nabi SAW menyebut, kasihi kaum keluarga aku kerana mencintai aku, dan mencintai aku kerana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kehormatan dia. Yang salah kita tagu baik-baik, jangan kita aibkan. Yang jahil kita ajar dia dengan penuh kasih sayang. Macam anak kita lah. Dia jahil kita ajar, dia salah kita tagu dengan penuh kasih sayang. Adakah kita maki-maki anak kita bila dia salah? Tak ada. Penuh kasih sayang kita. Bukankah Nabi suruh menyayangi kaum keluarga dia melebihi keluarga kita sendiri? Jadi kita jaga, tutup aib dia dan sebagainya. Itu cara kita bermuamalah dengan kaum keluarga Nabi SAW. Mereka bukan maksum. Mereka orang macam kita juga. Kalau dia belajar, dia alim. Kalau dia beramal, dia soleh. Tapi muamalah dia sebegitu. Kenapa? Kerana ihtiraman lin Nabi SAW. Maka kita melihat sirah, adanya adab-adab supaya menjaga hati Nabi SAW, kerana dia boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata ini adab yang sangat halus. Sampai sebegitu, maka dalam guru yang dimaksudkan guru murabbi, sebegitu juga menjaga guru itu hatinya perlu dijaga, jangan tergurus dan sebagainya. Itu maksudnya. Kenapa? Sebab bila dengan guru terutama yang murabbi, kita menggurus hati dia, maka hilang keberkatan, hilang barakah, hilang keberkatan pada murid tersebut. Di antara dia apa? Sikit sangat. Jangan memperbanyakkan pertanyaan pada gurunya itu tatkala sogan. Sogan ni malih. Sogan bukan malih. Sogan ni apa? Malih ada kan? Bukan malu. Bukan malu. Sogan ada dua kan? Satu malih, satu li malu kan? Oh lah pitik ya? Sogan lah itu apa maksud dia? Malih. Orang Qadah tak faham tu dah. Orang Qadah sogan ni malu kan? Sogan tu. Kau ni penyogan betul. Kita pemalih. Ni sogan ni malih lah ni kan? Malih ni. Sama dengan bahasa Jompol. Maksudnya malas. Bermaksud jangan memperbanyakkan pertanyaan kepada gurunya tatkala segan. Mana keadaan dia malih nak bercakap, malih dah latih dah mengajar banyak dah. Jadi tanya soalan. Jadi kena tengok ajak guru tu. Guru tu semangat nak menjawab, okey. Bila dia rasa boring jangan ditanya. Bila tanya memberatkan dia. Dia pun apa pula banyak nak tanya ni. Mana itu pun dia ambil kira. Jangan membanyakkan pertanyaan kepada gurunya tatkala segan, ketika dia berat, malas gurunya itu daripada berkata-kata atau tatkala lelah. Dia dah latih dah. Guru tu saya ada 5 soalan. Allah, panik. Jadi kalau guru fiqh apa dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan sangat dengan apa tu. Tapi kalau guru murabbi itu dia memberi kesan. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu kepada kita, maka hendaklah ia berdiri pula kerana menta'zimkan akan gurunya itu. Ini adab yang sangat halus dah kita kata. Kadang guru tak adalah kira mana pun. Nak berdiri tak ada salah. Tapi kita adab yang sangat halus. Bermaksud mana kalau seorang guru murabbi, murid yang beradab itu, maka dia akan mendatangkan kejayaan pada murid itu. Murid ini akan mudah
untuk usul kepada Allah Subhanahu, itu maksudnya. Murid itu akan mudah untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid itu akan mudah untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Adab itu. Adab dengan guru. Sebegitu. Dia sangat beradab dengan guru, bukan semata-mata guru, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan murid itu untuk usul, untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan ketika ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'rifat itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang pegang ma'rifat ini. Ma'rifah Allah taala yang pegang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'rifah kepada seseorang dengan asbab-asbab yang tertentu. Dengan asbab-asbab yang tertentu. Kemungkinan dengan asbab dia khidmat kepada guru dengan penuh beradab, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kejujuran hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku kepada al-Imam Sayyid Ahmad bin Idris, tarekat Ahmadiyah kan. Jadi Sayyid Ahmad bin Idris ni dia ada guru dia Muhammad Tazi. Sayyid Muhammad Tazi yang umur dia dah ratusan tahun, lebih ratusan tahun guru dia. Sayyid Ahmad bin Idris dia ada guru dia Sayyid Ahmad bin Tazi. Dah lebih 100 tahun. Dan dia bila dia berguru dengan guru dia, Sayyid Ahmad bin Idris di antara murid yang sangat beradab dengan guru dia. Dan sangat memuliakan guru dia. Sangat memuliakan guru dan sangat beradab berbanding murid yang lain. Sehingga murid yang lain rasa cemburu kepada guru dia ni, cemburu kepada Sayyid Ahmad Idris kerana guru dia melebihkan Sayyid Ahmad Idris. Iya orang tu apa lebih? Jadi satu ketika guru Sayyid Muhammad Tazi nak membuktikan betapa lebihnya Sayyid Ahmad bin Idris ini dengan guru dia macam mana. Jadi tengah lepas-lepas habis mengajar, jadi guru dia kata teragak pula nak makan buah anggur. Sambil guru macam tu lah, taklah suruh benar. Dia sekadar teragak. Kalau kita nak makan pisang, kadang boleh tak? Ataupun buah yang tak ada sini. Apa buah yang tak ada sini? Sekarang semua buah ada sini. Apa buah yang tak ada sini? Buah tu ada kat London ke? Apa buah yang tak ada sini? Tak dapat, semua buah ada sini kan? Apa buah yang tak ada sini? Dia ada topik lainnya. Contoh apa? Contoh buah kiwi lah. Buah kiwi pun ada lah. Sini lambat. Contoh buah kiwi yang tak pernah datang sini lah. Contoh nak boli buah kiwi kau nak pergi New Zealand lah. Kau buah kiwi New Zealand lah. Tiba-tiba tegas, so pula nak makan buah kiwi lah. Jadi maksud nak memenuhi kehendak guru tadi, terpaksa beli tiket ke New Zealand. Nak sabar ke? Tak nak sabar kan? Jadi begitulah. Guru dia tadi teragak nak makan anggur, sedangkan negara Arab ni anggur limau ni dari musim dia. Anggur ni tak ada musim salju lah, sebenarnya lupa lah. Musimnya tak ada jumpa lah. Jadi ada musim-musim buah ni. Jadi ketika guru dia cakap tu bukan musim buah anggur. Tapi dia teringin nak makan buah anggur. Yang mana kalau nak ambil buah anggur tu kena musafir 2 marhalah. Nun kat Kedah lah. Terpaksa pergi Kedah naik bus express kan. Mana Sabah nak makan sikit je. Tarak pula nak buah anggur. Masa ni tak ada, Josih tak ada, Bahau tu Saban tak ada lah. Pada ada ni Kedah ni. Apa kata murid yang lain? Kita ni dah apa ni, dah apa? Apa orang punya apa? Dah nyanyuk kan. Dia kata nyanyuk. Ada apa lah. Dia lagi tunjuk bisik tu, kita ni dah terlalu tua ni. Dia. Jadi sebut macam tu. Dah merepek merepek dah. Kita dah merepek dah ni. Dah. Nak makan anggur mana ada anggur. Tapi Sayyid Ahmad bin Idris tak. Malam tu dia siap. Anak musafir pergi Kedah.
nak boleh sekilo anggur. Dia pun hilang 2 hari. Semata-mata nak boleh anggur tadi. So jauh-jauh ni, musafir. 2 hari datang balik. Bawa anggur dia. Guru tanya, apa ni? Anggur tu anggur. Kamu musafir jauh-jauh? Ya. Maka apa kata guru dia? Kata guru dia, Allah sana apa dia kata apa? Guru dia kata, kata-kata kami ini tidak ada sia-sia. Kalam kami ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada rahsia. Kalam kami tidak sia. Mana bukan guru dia merapik, bukan guru dia ni mengada-ngada nak makan anggur tak. Kata-kata nak menguji kejujuran murid dengan guru. Kata-katanya untuk menguji siapakah murid yang sangat beradab dengan guru. Kata-katanya untuk membuktikan siapa murid dia sangat-sangat membesarkan keinginan guru dia. Jadi ada rahsia di situ. Jadi menggambarkan Sidi Ahmad Idris sangat menghormati guru dia walaupun permintaan dia macam merapik warnanya. Tapi dia tetap betapa dia jujur pada guru dia. Ini adab yang sangat halus dengan guru. Maka apabila berdiri gurunya itu atau baru datang gurunya itu kepada kita, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentazimkan akan gurunya itu, dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan. Maksudnya habis majlis dah. Dia dah bangkit, tunggu jap. Ada satu soalan ni. Contoh je lah kan. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu sehingga sampai kepada tempat duduknya dengan niat beradab. Maka dapat adab tu. Dia tak marah pun. Sambil berjalan nak tanya tuan, dia tak ada masalah. Tapi sebagai anak murid lah yang membuat ada adab tadi, maka dia ambil kira. Dia kira, saya tak beradab lah. Jadi dia ambil kira, maka dikira itu sebagai adab murid. Wahal boleh tanya, tak masalah. Guru pun tak marah pun. Tapi dia tak nak bertanya. Itu dikira sebagai adab dengan guru. Maka pada ketika bangkit itu dengan pertanyaan dan soal, dan dengan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai ke tempat duduknya itu. Mana tengah dia berjalan mungkin dia hongeh apa semua kan. Kan nak menjawab pula, biar dia duduk betul-betul selesa baru tanya. Maksud dia macam itulah. Menjaga keselesaan guru. Siapa tulis ni? Imam Ghazali tulis ni. Kenapa sampai tahap macam ni disebut? Untuk menjaga kehormatan guru tadi sampai sebegitu. Maka dia kata, melainkan mana tadi berjalan sehingga sampai ke tempat duduknya itu, melainkan kerana darurat. Perlu sangat nak tanya dan sebagainya lah, darurat sangat. Baru. Kalau tak darurat sangat dia tak tanya. Melainkan kerana darurat, maka iaitu tiada tertegah bertanya dalamnya. Sangat penting benar. Itu benar penting. Dan yang ke-11, jangan jahat sangka. Masya Allah, kita dah sebut tadi dah. Jangan jahat sangka. Su'uzzon. Itu dia kata, bila di hadapan murabbi, jaga hati, lintasan hati. Dia bersangka yang bukan-bukan. Tuan guru ni sekian. Berlaku pada tuan guru kami. Berlaku. Tuan guru dia cerita apa? Tuan guru saya dia kata, aku pernah berada dalam majlis guru aku, dia kata. Jadi guru dia Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Isa. Jadi guru dia Syekh Abdul Qadir Isa, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Isa ketika dalam majlis ilmu, di hadapan murid dia adalah ulama. Murid dia adalah ulama-ulama besar di Syria. Jadi murid dia sekarang para ulama yang besar. Dan ketika guru dia memberi kuliah, di hadapan dia ulama-ulama besar dan ramai orang mendengar kuliah dia. Jadi tuan guru kami kata, ketika dia datang dalam majlis tersebut, maka dia pandang pada tuan guru dia, apa dia rasa lintas ke hati dia? Ke hati dia,
Guru dan ni dia tak ujub ke? Ataupun dia tak rasa ujub ke? Dia tak rasa bangga ke? Dia tak ada terlintas rasa bangga ke dalam hati Macam kita tengok orang apa mengajar, melopong orang. Handa dia mengajar ni, melopong orang. Tak ada ke rasa-rasa macam tu? Tak ada ke perasan-perasan hebat dan sebagainya? Itu yang terdetik hati dia. Dia kata terdetik di hati aku bila melihat guru aku mengajar di hadapan dia, Masya Allah, dengan orang yang ramai dan yang mendengar di kalangan para ulama, maka terlintas, tak ada terdetik ujub ke tuan guru aku ni? Tak ada terujub ke dalam hati dia? Dia sekadar tu saja. Mana sangkaan tak elok tu. Tak ada ke dia ujub perasan di anda tu. Katanya, habislah. Kita cakap hanya lintasan hati saja. Maka habis majlis, dia pun pergilah tempat menginap dia. Rehat tempat menginap dia, ada tempat menginap dia. Dia pun duduk tempat menginap. Nak tidur tak lalap, nak tidur tak lalap, tak lalap, tak lalap, tak lalap. Tak mau lalap, dia tidur. Lah sampai tengah malam tak mau lalap juga. Sakit perut nak terkencing pula. Dia pun turun, tapi beli air, pergilah sampai tandas masjid. Masjid yang ada majlis tadi, dia pergilah ke tandas dia. Dalam pukul 1 ke 2 pagi. Pergi beli air, situ banyak beli air, tandas. Dia pun turunlah pergi ke masjid. Sampai tandas, dia cerita ada bunyi orang tengah menggosok lantai. Sosek. Pukul 1 pagi. Dia pun pergilah. Tinjau. Tengok tuan guru dia. Tuan guru dia tengah menyontal jamban. Tengah menyontal jamban. Tuan guru tadi, tuan guru yang mengajar depan tadi, tengah malam dia membasuh tandas. Maksud apa? Dia menghinakan diri kita. Menghinakan diri dia kan. Layak aku nak basuh tandas ni. Kita imam, katakan imam basuh tandas tu kerja dah ataupun korang nampak, nampak dah orang kamar 2 minit. Ni tuan guru yang besar tadi malam-malam dia basuh tandas. Jadi tuan guru kami kita masuk-masuk tengok, anta ya syekh. Dia kata, syekh kau basuh tandas. Jadi guru dia cakap apa? Ada tak lagi keraguan di hatimu, dia kata, tentang aku? Tahu guru dia. Masa dia terlintas buruk sangka kat guru tu, guru dia tahu. Sekarang ni kau masih buruk sangka dengan aku tak? Dia kata. Masih kau buruk sangka dengan aku? Dia rasa malu semua. Sebab guru dia tahu buruk sangka pada masa majlis tadi. Seramai-ramainya orang, lintasan hatinya dapat ditahu oleh guru dia. Buruk sangka kan? Buruk sangka pada guru. Sebab tu bersama dengan murabbi ini, maka kata Imam Al-Ghazali, jangan jahat sangka akan gurunya. Sebenarnya buruk sangka ni bukan sekadar guru sahaja. Semua orang Islam tak boleh buruk sangka. Suuzon kan. Suuzon ni kepada semua orang. Semua orang tak boleh suuzon. Tapi kepada guru yang murabbi itu sangat kesannya sangat tak baik. Kalau buruk sangka dengan orang Islam biasa, mungkin kita dapat dosa sekadar itu saja. Tapi dengan guru ni dia kesan dia lebih banyak lagi. Banyak ini. Lebih dah. Jangan jahat sangka akan gurunya itu pada segala perbuatannya yang zahir. Masya Allah, yang ni lagi kita kata. Yang zahir, yang menyalahi i'tiqadnya. Atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya. Atau dengan adatnya. Masya Allah. Kalau di Mesir saya dulu, payah nak nahan ni. Ni guru besar-besar ni. Masya Allah. Bila makan, kau yang banyak dah. Kiri kanan makan. Tak kau. Kelahap guru ni. Kan? Nak jaga hati ni. Wah, dia guru yang besar. Bila makan, kau yang banyak makan dah. Lebih banyak pun kita orang makan. Kalau kita, dia ni, kita kata, hubbul makan. Tamak makan dia. Mana pada pandang zahir dia, Masya Allah, ini bukan orang salih ni dia. Ini Masya Allah.
Segalanya berlaku sebegitu, masalah etika ni jaga. Bahkan ada orang beritahu, kalau kita rasa macam dah tak setuju dengan guru tu, tinggal pergi cek guru lain. Kalau tak boleh mana, nampak guru ni, waktu kita dah tinggalkanlah. Tapi kalau kita berguru dengan seseorang, maka jaga etikat kita. Dia boleh tuduh dia macam-macam. Itu kata Imam Ghazali. Ya. Menyalahi etikatnya, bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, kerana gurunya itu terlebih tahu dengan segala hukum syarak dan segala rahsia syariat. Ya. Di sinilah banyak diperdebat oleh orang dalam bab macam ni. Ada orang tak dia kata, mana boleh guru salah, tagulah dia kata. Tapi ni dalam bab khusus, dalam bab tarbiyah, dia ada khususiat dia lah. Tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.